الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, kata dia, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sittata nafar. Faqala al-musyrikuna lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, utrud haula la yajtari'una 'alaina. وكنت أنا وابن مسعود ورجل من خذيل وبلال ورجلان لست أسميهما. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع. فحدث نفسه فأنزل الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. صدق الله العظيم أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Seorang sahabat Nabi, nama dia Sa'ad bin Malik, ataupun lebih dikenali dengan nama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kata dia, satu hari kami 6 orang duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang orang-orang musyrikun. Kata mereka ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, utrud haula. Kata puak kafir musyrikin ni, mereka kata dekat Nabi, utrud haula. Dia kata pi halau ni mereka ni. Nabi duduk bersama dengan 6 orang sahabat. Bila mai orang-orang kafir musyrikin ni, dia pemain, dia nak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Nak jumpa Nabi saja. Hak 6 ni depa tak nak. Maka depa kata dekat Nabi, utrud haula. Kami nak bercakap dengan hang, hak 6 ni halau pi kelas. La yajtari'una 'alaina. Kami tak mau depa ni esok tunjuk korang ajak kat kami. Wa kuntu ana, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, yang 6 orang itu ialah ana, dia kata dia sendiri, wa ibn Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud 2, wa rajulun min Huzail, dan seorang laki-laki daripada Huzail, daripada kabilah Huzail 3, wa Bilal, dan yang keempatnya Bilal, wa rajulani lastu usammihima, dan ada 2 orang laki-laki aku tak payah sebut nama. Dia kata ni 6 orang duduk dengan Nabi. Kemudian mai orang-orang besar Quraisy ni mai dengan sombongnya, depa nak bercakap dengan Nabi saja, lain daripada Nabi. Hak 6 orang ni halau pi balik pun. Sombonglah. Pasal apa? Pasal hak 6 orang ni bukan orang-orang yang macam depa, bukan orang kaya macam depa. Sa'ad bin Abi Waqqas bukan orang kaya. Abdullah bin Mas'ud juga bukan orang kaya.
Laki-laki daripada kabilah Huzail, bukan orang kaya. Bilal, bukan setakat tak kaya, bahkan miskin, tak ada apa. Dan 2 orang laki-laki, Sa'ad bin Abi Waqqas kata, aku tak payah sebut nama, kalau sebut pun hampa tak pernah dengar nama mereka ni. Maknanya 6 orang ni bukanlah 6 orang yang hebat-hebat. 6 orang yang tak dinilai oleh masyarakat dengan nilai kebendaan. Kafir musyrikin ini bila mai dekat Nabi dengan angkuh, dengan sombong, depa kata dekat Nabi, utrud haula, halau ni hak 6 orang ni kami tak mau tengok depa ni. Utrud haula la yajtari'una alaina, kami tak mau depa ni ada sekali sembang dengan kami, takut saat ni depa naik lemak, depa kurang ajar dengan kami. Fawaqa'a fi nafsi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma syaa Allahu an yaqa'. Fahaddatha nafsah. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, perbuatan orang kafir musyrikin menghina sahabat Nabi di depan Nabi ini betul-betul menyebabkan Nabi cukup terasa. Itu maksud dia, fawaqa'a fi nafsi Rasulillah, maka telah menyebabkan terasa pada hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahaddatha nafsah, bahkan Nabi rasa jiwa dia terusik sungguh dengan sikap orang Yahudi yang angkuh sombong ni. Serentak dengan itu, fa'anzalallahu ta'ala, Allah buat turun satu ayat kepada Nabi, ayat 52 daripada surah Al-An'am. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wala tafrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah. Maksud dia, Allah berfirman, janganlah kamu halau orang-orang yang nak menyeru Tuhan mereka, sama ada pagi ataupun petang. Mereka ini tidak harap lain melainkan mereka harap keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Tuhan turun ayat ni dekat Nabi, nak beritahu dekat Nabi bahawa sahabat-sahabat Nabi yang 6 orang yang dipandang hina oleh kafir musyrik itu adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis itu dapat kita faham bahawa Islam tak suka kita tunjuk sombong, apatah lagi kepada orang yang miskin, yang susah. Sehingga kan dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, bi'sa ta'amul walimah yud'a ilaihal aghniya wa yutrakul fuqara. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, Nabi kata bi'sa ta'am, seburuk-buruk hidangan, seburuk-buruk makanan, ta'amul walimah adalah makanan kenduri. Yud'a ilaihal aghniya, yang kenduri itu hanya jemput orang kaya. Wa yutrakul fuqara, dan tinggal tak panggil orang-orang miskin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi kata seburuk-buruk makanan adalah makanan yang dihidangkan di rumah kenduri, yang kenduri itu hanya panggil orang kaya, orang terkenal saja. Sedangkan orang miskin dilupakan, tak dijemput, tak dipanggil untuk sama-sama jamuh makanan itu. Sedangkan yang lebih mengharapkan makanan sedap ni orang susah. Orang kaya ni dia pun mana pun tak apa, hari-hari pun dia makan sedap. Orang miskin ni hari kenduri itulah satu hari dia boleh makan sedap berbanding dengan hari-hari dia duduk makan di rumah dia. Kalau kita buat kenduri, jemput orang-orang susah macam ni, kenduri kita penuh berkat. Tapi kalau kita buat kenduri, kita lupa orang-orang yang macam ni. Sebaliknya kita tumpu pada nak panggil orang-orang kaya berada yang sememangnya mereka tidak harap sangat makanan kita. Maka itu adalah kenduri yang menghidangkan makanan paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhumah, kata dia, ra'a Sa'dun anna lahu fadlan ala man duna
Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum? Atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sa'ad bin Abi Waqqas, anak kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, nama dia Mus'ab. Mus'ab anak kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, dia menceritakan. Dia kata bapa dia, Sa'ad bin Abi Waqqas ini, pernah sekali itu dia rasa macam dia lebih pada orang lain. Bapa kepada Mus'ab, nama dia Sa'ad bin Abi Waqqas. Tuan-tuan, Sa'ad bin Abi Waqqas ni salah seorang daripada sahabat Nabi yang dijamin syurga tanpa hisab. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas ini, ataupun nama sebenar dia Sa'ad bin Malik. Sa'ad bin Abi Waqqas ini, anak dia kata, pada satu hari dia rasa dia ni ada lebih daripada orang yang di bawah dia. Dia rasa dia ada lebih sikit pada orang. Dia berasa macam tu. Manusia, tuan-tuan, manusia. Pun begitu, Sa'ad bin Abi Waqqas ini salah seorang sahabat yang dijamin syurga tanpa hisab. Tapi nama kata manusia ni kadang-kadang dia selinap masuk dalam hati, berasa lebih sikit pada orang. Berasa lebih ilmu, berasa lebih kaya, berasa lebih mulia, berasa lebih baik, berasa lebih kuat, berasa dia macam tu. Kadang-kadang dia selinap masuk dalam hati. Sa'ad bin Abi Waqqas ni pun manusia biasa. Satu hari dia terasa dalam hati dia, ra'a Sa'dun anna lahu fadlan ala man dunah. Sa'ad bin Abi Waqqas terasa dalam hati dia, dia lebih sikit pada orang. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ke dia, Nabi kata, hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum? Nabi kata kat dia, Sa'ad, Nabi kata, bukankah kamu tak akan boleh pertolongan ataupun kamu tak akan dapat rezeki melainkan dengan pertolongan orang-orang dhaif yang kamu pandang rendah ni? Nabi kata kat dia begitu. Nabi kata, Sa'ad, hang bolehkah buat apa-apa seorang hang? Nabi kata kat dia, tidakkah apa yang hang duk rasa lah, hang rasa senang, hang rasa selesa, hang apa yang hang duk rasa lah ni, Nabi kata, tidakkah apa yang kamu rasa lah ni hasil pertolongan orang-orang yang kamu pandang hina? Tentang kita duduk kawasan perumahan, nak makan apa, nak beli apa, sampah kita pakai ponyok buang dalam tong sampah saja. Siapa main duk kutip sampah tu? Orang yang dalam hati kita kadang-kadang berasa mereka ni leket. Kita boleh duduk di rumah, dapat udara selesa, udara bau elok dan sebagainya, di pasal apa? Pasal pertolongan mereka ni lah. Mereka main angkut sampah di rumah kita. Kalau mereka tak angkut, busuk rumah kita. Nabi SAW apabila Sa'ad bin Abi Waqqas terasa macam tu, terasa macam dia ni terlebih mulia sikit pada orang lain, Nabi kata ke dia, Nabi kata, Sa'ad, bukankah apa yang kamu duk rasa lah, keselesaan yang kamu rasa lah adalah hasil pertolongan orang-orang yang kamu duk pandang hina ni? Kalau tak kerana mereka tolong kamu, kamu tak rasa macam yang kamu rasa lah. Bahkan Nabi SAW kata, wa turzaquna, dan kamu ni dapat rezeki juga tak banyak sikit hasil pertolongan mereka ni. Tuan-tuan, nak jadi manager-manager besar di Kelang, boleh gaji sampai belah-belah ribu tu semua tu, kalau tak ada budak-budak lepasan SPM dia kerja di Kelang, dia boleh dapat gaji belah-belah ribu. Mudahnya kita nak tunjuk macam tu lah. Dia mengaji tinggi melangit macam mana pun, kalau budak-budak hak lulus SPM tak pergi kerja Kelang, dia tak boleh apa. Hak dia duk dapat gaji sampai 25,000, 30,000 sebulan jadi manager Kelang-Kelang besar ni, hak dia duk dapat tu, Nabi kata tak banyak sikit hasil daripada pertolongan orang bawah ni. Organisasi kita, jabatan kita, tempat kerja kita, kalau dapat nama baik, dapat ISO 9002, kita dapat tu bukan kerana kita seorang, bukan one man show. Kita dapat tu pasal apa? Pasal tim yang duk ada, yang duk bantu untuk kita dapat benda tu.
Rupa-rupanya benda ni Islam bagi tahu awal dah. Islam bagi tahu awal. Islam nak suruh manusia appreciate. Islam nak suruh manusia menghargai semua orang. Dan Islam tak mau ada manusia yang tak reti nak appreciate, tak reti nak menghargai orang lain. Duk berasa dia aja semua. Apa yang dia dapat ni hasil usaha dia. Islam tak mau macam tu. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas, satu orang manusia yang baik sebenarnya, terlintas sekali dalam diri dia, terlintas anna lahu fadlan. Sesungguhnya baginya ada sikit kelebihan daripada orang lain. Nabi SAW tahu benda tu. Nabi cepat-cepat berturun balik berasa ego dalam diri dia. Nabi berturun cepat. Nabi kata, hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Ayat Nabi kata, Sa'ad, ingat balik elok-elok. Bukankah apa yang kamu dapat lah ni hasil pertolongan orang-orang daif yang kamu pandang hina ni? Bukankah rezeki yang kamu duk dapat lah ni hasil daripada pertolongan orang-orang yang kamu pandang rendah ni? Kalau kamu ada kebun korma besar pun, takkan kamu seorang nak pergi tanam pokok, nak pergi jual pokok, nak pergi kait buah, nak pergi jual. Takkan kamu nak buat seorang. Kamu ada orang kerja tolong jual pokok, kamu ada orang kerja kait buah, kamu ada orang kerja duk bawa buah pergi jual, kamu jadi toki, kamu jadi manager, kamu manage benda tu bagi jalan aja. Kalau depan ni semua tak buat kerja, kamu tak boleh apa. Rupa-rupanya Islam ajak kita, Islam suruh kita menghargai sebegitu sekali. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini yang dikatakan Islam ni cantik. Islam ni cantik. Tidak ada satu benda yang Islam terlepas pandang. Tak ada. Sebaliknya, yang kata Islam ni, dia pandang semua benda. Bahkan Islam bagi tunjuk ajak macam mana kita nak buat tiap-tiap satu benda. Dan manusia kalau sekiranya dia ambil guna Islam, dia pakai Islam sepenuhnya dalam hidup dia, dia nampak cantik dan manis Islam ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kat kita kekuatan untuk kita nak beramal dengan semua yang ditunjuk oleh Islam kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 3. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinat la'allakum tadhakkarun. Maksud dia, ini surah yang kami turun akan dia, dan kami fardu akan dia, dan kami turun padanya beberapa ayat hukum yang nyata. Mudah-mudahan kamu terima pengajaran daripadanya. Tuan-tuan, cuba tengok susunan ayat tu. Allah Subhanahu Wa Taala dia ulang beberapa perkataan dengan tujuan nak mentaukidkan, dia kata, dengan tujuan nak bagi strong apa yang dia nak bagi tahu. Dia nak bagi kuat apa yang dia nak bagi tahu. Tuhan kata suratun, ini adalah satu surah. Anzalnaha, kami yang buat turun surah ni. Allah Subhanahu Wa Taala kata ni surah yang kamu nak baca ni, surah ni kami yang buat turun. Bukan Nabi Muhammad reka. Itu maksudnya. Wa faradnaha, dan kami fardukan dia. Bukan setakat ni surah ni kami buat turun, bahkan kami buat turun surah ni wa faradnaha, kami fardukan dia. Fardu maksud dia apa tuan-tuan? Mesti kena buat. Kalau kata semayang fardu, mesti kena buat. Tak buat berdosa. Kalau kata mengerjakan haji itu fardu ke atas orang Islam, maksudnya mesti. Kita mesti ada satu cita-cita, satu hari nak pergi Mekah nak buat haji. Mesti. Cita-cita itu mesti ada. Dapat aja peluang, kita kena pergi. Dah dapat peluang, dah ada segala-galanya, saja tak pergi, berdosa. Itu makna fardu. Allah Subhanahu Wa Taala kata suratun, ini satu surah, anzalnaha, kami buat turun surah ni, wa faradnaha, kami fardukan surah ni. Maksudnya kami fardukan, kami wajibkan orang melaksanakan apa yang kami nak sebut dalam surah ni. Wa anzalna fiha ayatin bayyinat, dan kami turunkan di dalam surah ini ayat-ayat yang terang nyata. La'allakum tadhakkarun, mudah-mudahan kamu dapat pengajaran dan kamu ambil ingat.
Dia bawa main satu subtopik, satu tajuk kecil di situ, dia kata hukum zina. Dan kita kena ingat, ini masalah yang amat serius dalam masyarakat kita lah. Amat serius. Hari-hari kes zina ni, hari-hari. Sampai tidak ada satu hari pun surat abang di Malaysia ni tak memuatkan kes ni. Sampai tak ada dah lah ni. Tiap-tiap hari. Bahkan hari ni kes ni lebih mencabar lagi. Dia bukan sahaja zina orang-orang yang sudah dewasa, bahkan zina sampai peringkat umur, budak umur 5 tahun kena zina. Kalau siapa kata tak serius lagi keadaan adalah memang buta perut. Cukup serius. Jumpa mayat budak perempuan 5 tahun dalam semak, dalam keadaan tidak ada pakaian. Jumpa mayat budak umur 12 tahun dalam longkang, dalam keadaan tidak berpakaian. Ni semua ni adalah kerana penyakit zina. Kita baca apa Tuhan nak kata. Kata dia az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Tuhan kata bermula perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina. Kalau sekiranya mereka belum muhsan. Belum muhsan maksudnya belum merasa jima' di dalam nikah. Maknanya kalau sekiranya yang berzina itu laki-laki dan perempuan yang tak pernah menikah. Maka balun oleh kamu tiap-tiap seorang daripada keduanya itu 100 kali balun. Dia guna perkataan balun. Penulis kitab ni dia orang Citera, orang Kedah. Bila sebut balun tu dia berasa kemas. Kalau kata maka sebat dia tak apa kejap bunyi. Maka rotan tak apa nak syok. Balun kata bunyi tak kawalah. Kan? Maka dia terjemah ni dia nak bagi power tu, dia nak bagi ada power tu. Dia kata apa? Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Bermula perempuan yang berzina, laki-laki yang berzina, kalau depa ni belum muhsan, belum lagi merasai jima' di dalam nikah yang sah, maka balun oleh kamu tiap-tiap seorang daripada dua depa ni 100 kali balun. Laki-laki kena 100 rotan, perempuan kena 100 rotan. Dan ditambah lagi dengan hadis dagang setahun. Dia kata dalam hadis Nabi SAW kata setelah sebat 100 rotan buang daerah 1 tahun. Dagang tu maksudnya bukan pergi jual di market, maksud dia buang daerah 1 tahun. Begitu. Maka hukum hamba orang atas setengah orang merdeka. Kalau yang buat kesalahan ni hamba, bukan orang yang merdeka, hukuman dia setengah. Setengah maksud dia apa? 50 rotan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah." Dan jangan ambil akan kamu oleh kesian pada menegakkan hukum agama Allah. Itu dia. Tuhan kata dah, dalam bab ni tak ada kesian. Dalam bab nak menghukum orang yang berzina tidak ada kesian. Tuhan kata dah. Jadi kalau hari ni ada orang kata tak boleh, betul lah Quran suruh buat macam ni tapi tak boleh kesian kat orang. Tak boleh. Kata kesian tak boleh. Pasal apa kata kesian tak boleh? Pasal Tuhan habaq dah. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Jangan ada di kalangan kamu ni ambil. Ta'khudh maksudnya ambil. Jangan ada di kalangan kamu ni ambil rasa kesian pada mereka ni. Tak boleh kesian orang macam ni. Bukan kata kes zina saja. Kes curi pun sama. Kalau dalam Islam dia kata as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki ataupun perempuan, potong tangan depa kedua. Allah Subhanahu wa taala kata potong tangan depa berdua. Maknanya tak boleh kesian. Dalam nak menegakkan hukum Allah tak boleh kesian. Sehingga kan pernah sekali seorang sahabat mai jumpa Nabi SAW. Dia bukan sahaja sahabat, bahkan anak angkat Nabi SAW. Mai jumpa Nabi nak minta tolong dekat Nabi supaya tidak dilaksanakan hukum ke atas seorang sahabat yang dah dijatuhkan hukum. Nabi SAW bila dengar anak angkat dia yang dia cukup sayang mai jumpa dia minta supaya dia tidak laksanakan hukum Quran, Nabi SAW merah muka.
Nabi SAW merah muka. Nabi kata, hal ta'adda haddan min hududillah. Nabi kata, hang ni anak angkat aku. Hang gamak mai jumpa aku, suruh aku ni tangguhkan perlaksanaan hudud yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Hang nak langgar hukum hudud Tuhan. Nabi kata begitu. Sehingga kan anak angkat Nabi dia berasa takut ni kerana dia tak pernah tengok Nabi marah sebegitu rupa sebelum daripada tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, faham daripada sini apa dia? Pelaksanaan hukum Quran ini disuruh sangat-sangat oleh Allah dan ditekankan sangat-sangat oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW marah sangat kepada orang yang tidak mau hukum ini dilaksanakan. Kata dia, dan jangan ambil akan kamu oleh kesian pada nak menegakkan hukum agama Allah dengan dikurang suatu daripada had keduanya. Bukan kata tak mau laksana, kurang pun tak boleh. Kalau Allah kata fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, balun depa ni tiap-tiap seorang 100 kali, kamu nak kurang jadi 99, tak boleh. Apa sangat 99 dengan 100? Tak boleh. Ini kan pula tak pakai langsung, pakai ganti dengan denda 300. Lagi tak boleh. Akibat dia apa? Jadi macam kita sebut awal tadi, tiap-tiap hari buka surat abang, kes ni tak boleh nak habis. Bila tanya tokoh-tokoh undang-undang, bila tanya profesor-profesor universiti, semua duk jawab apa? Dia duk jawab kata pelaksanaan undang-undang apa pun tak boleh buat apa. Yang ni lebih kepada sikap. Dia kata, ini bukan soal sikap. Ini soal kita tak laksana hukum Allah, maka Allah tak bantu kita nak memelihara keamanan negeri kita. Itu satu komen yang tak betul. Dia pergi komen kata buat undang-undang ketat, buat undang-undang berat macam mana pun, kalau masyarakat tidak mau ubah sikap, benda ni tak boleh juga kita nak berhenti. Tak betul komen tu. Itu komen tidak berdasarkan kepada ayat Quran. Komen yang sebenarnya ialah kita tak boleh nak bendung benda ni selagi mana kita tak laksana hukum yang Allah suruh dalam Quran. Itu komen yang sebenar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dia kata tak boleh kita nak kurang satu daripada hukum had ke atas keduanya. Firman Allah, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika ada kamu itu beriman dengan Allah dan hari akhirat. Ni syarat dia. Hadut tak mau laksana hukum ni adalah orang yang tidak beriman dengan Allah dan hari akhirat. Kalau manusia ni betul-betul beriman dengan Allah dan hari akhirat, pasti dia laksana hukum yang Tuhan suruh. Firman Allah, wal yashhad azabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Dan hendaklah hadir akan azab kedua penzina itu oleh satu ta'ifah, maksudnya satu kumpulan daripada orang-orang yang beriman. 3 atau 4 orang bilangan saksi zina sehinggalah 40 orang. Dia kata, masa nak laksana hukum sebat ke atas orang yang berzina ni, pelaksanaan itu mestilah di tempat terbuka yang boleh dilihat oleh khalayak ramai. Tuan-tuan cuba tengok. Bukan sahaja Islam suruh laksana hukum ni, Islam suruh kita laksana di tempat terbuka. Apa tujuan dia? Pengajaran. Itu sebab public caning di sekolah ni bagus. Sekolah dulu dia ada rotan di depan ramai. Budak-budak nakal, budak-budak yang buat masalah ni rotan di depan perhimpunan pagi tu. Bagus. Pasal apa? Pasal dia mengandungi pengajaran yang cukup besar kepada budak-budak lain. Lah tak boleh rotan. Kalau nak rotan juga dalam bilik berusaha. Rotan dalam bilik berusaha nak bagi siapa? Tak bagi penung kanan takut. Penung kanan bukan nak buat jahat. Hadap buat jahat ni budak-budak. Budak-budak kena tengok benda ni. Bila dia tengok, dia boleh ambil pengajaran. Kalau aku buat, aku nanti kena macam tu. Sakit tak apa. Malu tu aku tak mahu. Bila kita mengenepikan tunjuk yang diberikan oleh Allah di dalam Quran, tak selesai masalah yang timbul. Ini satu benda yang susah kita nak bagi orang faham. Kerana orang ni satu, dia benar, dia tak boleh faham. Yang kedua, dia saja tak mahu faham. Dalam masa yang sama, semayang-semayang.
Tapi dalam masa yang sama, hak Tuhan dia duk sembah suruh dia tak buat. Ini masalah yang duk ada dalam masyarakat Allah ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Allah Subhanahu wa taala kata wal yashhad azabahuma ta'ifatun minal mu'minin, maka hendaklah kamu pastikan hukuman ini dilaksanakan dan disaksikan oleh sekumpulan daripada orang yang beriman. Sekumpulan itu tak boleh kurang pada 3, dia kata. Mesti 3 atau 4. 4 itu bilangan saksi dalam kes zina, ataupun boleh pergi sampai 40 orang. Lagi ramai lagi bagus, itu maksud dia. Dan tiada wajib imam dan saksi hadir sewaktu hukum rejam itu. Dan imam, maksudnya qadhi yang menjatuhkan hukum kepada pesalah ni, dia tak semestinya berada di tempat pelaksanaan hukum. Kerana Nabi SAW suruh rejam Ma'iz dan Ghamidiyah, dan tiada Nabi hadir di situ. Pasal apa? Nabi pada zaman dia ada 2 orang kena hukum rejam. Mereka ni berzina sedangkan mereka dah berumah tangga. Maka Nabi sabitkan hukum kepada mereka ni, hukum rejam dengan batu sampai mati. Satu orang, nama dia Ma'iz, sahabat Nabi. Ma'iz ni dia ada cerita dia. Dia dah berzina, dia sengak tentang benda ni. Tapi satu hari duduk dalam kuliah Nabi, bila Nabi duduk bercakap tentang hukuman ke atas orang yang berzina. Nabi duk bercakap tentang orang yang berzina esok di akhirat apa hukuman Allah nanti kenakan dekat dia. Dia bila duk dengar ni dia duk takut sorang-sorang dia. Pasal dia buat benda tu. Dia duk dengar, dia duk takut, dia duk berasa habislah aku. Dia kata aku dah buat benda ni macam mana tak kesudah, balik di rumah nak tidur tak boleh dan sebagainya. Pergi jumpa Nabi SAW. Ma'iz pergi jumpa Nabi, mengaku ke Nabi, dia kata ya Rasulullah qad zanaitu, aku berzina, dia kata. Nabi beralih pergi ke lain orang. Dia turut Nabi, pegang Nabi, dia kata ya Rasulullah qad zanaitu, dia kata ya Rasulullah aku berzina sungguh. Nabi pergi ke lain pula. Dia turut Nabi lagi, dia pergi pegang baju Nabi, dia kata ya Rasulullah qultul haq, aku cakap ni hak betul, qad zanaitu, aku berzina sungguh, dia kata. Nabi beralih ke dia, Nabi tengok muka dia, Ma'iz ni. Nabi kata kat dia, hal indaka junun? Nabi kata hang gila ke? Nabi kata, hang tahu tak ni, hang mai mengaku kata hang berzina ni boleh menyebabkan hang dikenakan hukum rejam dengan batu sampai mati. Hang tahu tak akibat yang akan timpa hang? Hang gila kan mai duk mengaku kata hang berzina? Ma'iz kata apa? Dia kata ya Rasulullah aku berzina sungguh. Dia kata. Dah kata begitu tak apa. Direngkahkan hadis itu, Nabi SAW pun perintah supaya dia menjalani hukum rejam sampai mati. Ma'iz ni bila bawa pergi ke tempat tu, orang nak rejam dia kena sakit, dia lari. Yang kata Ma'iz ni, dia kena ketua batu, sakit, lari. Bila lari, Nabi suruh tangkap dia. Di situlah baru datang hukum tanam sekerat pinggang supaya tak boleh lari. Kemudian orang pun pakat punggai dengan ketua batu dan matilah Ma'iz dengan hukuman itu. Nabi SAW kata, orang yang berzina dan telah menjalani hukum yang macam itu, di sana tidak ada apa-apa lagi bagi dia. Dia bersih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Bermula laki-laki yang berzina tidak menikah ia melainkan perempuan yang zaniyah, yakni perempuan yang berzina, ataupun perempuan yang musyrikah. Dan bermula perempuan zaniyah itu tidak nikah akan dia melainkan laki-laki yang zanin ataupun laki-laki yang musyrik. Ni dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala kata penzina tidak sewajarnya, itu maksud dia. Penzina tidak sewajarnya menikah dengan orang baik. Dia kata, kalau hak berzina ni laki-laki, laki-laki ni tidak sewajarnya dapat bini orang baik. Demikian juga kalau hak berzina ni perempuan, perempuan ni tidak sewajarnya dapat laki-laki yang baik. Pasal apa? Pasal orang yang berzina ni orang yang kotor. Orang yang kotor tidak sewajarnya jadi suami isteri kepada orang yang bersih. Maksud dia macam tu. Itu sebab di sisi Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali,
Di sisi Imam Ahmad bin Hanbal, kalau sekiranya laki-laki yang berzina kahwin dengan perempuan yang bersih, nikah itu tidak sah, dia kata. Imam Hanbali, dia kata kalau laki-laki berzina kahwin dengan perempuan bersih, perempuan yang tak berzina, nikah tu tak sah, dia kata. Imam Hanbali kata macam tu. Pasal apa? Pasal Imam Hanbali berpegang kepada ayat ini. Tetapi tiga mazhab lain termasuk mazhab Syafi'i, dia kata laki-laki kalau sekiranya dia baik, dia nak kahwin dengan perempuan yang berzina, yang biasa berzina, dia boleh kahwin, nikah dia sah. Tetapi hendaklah perempuan itu bertaubat dengan taubat nasuha sebelum menikah dengan laki-laki yang baik ini. Demikian juga sebaliknya. Tapi Imam Hanbali, dia hukum nikah tak sah kalau sekiranya orang baik menikah dengan orang yang biasa berzina. Kata dia arti yang munasabah bagi tiap-tiap kedua itu. Dia kata yang munasabahnya kalau laki-laki berzina, hampir cari pasang perempuan yang juga berzina. Baru sama hampa ni. Dua-dua pun kotor, dua-dua pun tidak bersih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wa hurrima zalika 'alal mu'minin. Dan diharam yang demikian itu. Yang ni nikah orang zina itu atas orang yang mukmin yang baik-baik. Serta sah nikahnya. Dia kata perbuatan orang laki-laki hak bersih pergi menikah dengan perempuan yang biasa berzina berdosa, dia kata. Tapi nikah sah. Pasal apa? Pasal hang sepatutnya orang bersih pergi cari pasangan juga orang bersih. Kalau hang orang bersih pergi cari pasangan orang yang danuk dengan perbuatan dosa zina, perbuatan hang pergi pilih hak tak elok ni berdosa, dia kata. Tapi kalau menikah juga sah, jadi laki bini juga. Maknanya apa? Itu hukuman kepada orang yang buat benda kotor, benda tak elok. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ayat itu dia kata turun tak kala bercita-cita seorang fakir muhajirin nak menikah dengan perempuan kaya tetapi penzina. Dan nasakh ayat itu dengan wankihul ayama, dan nikahlah olehmu akan orang yang bujang janda. Dan ada pun hukum zina orang yang sudah muhsan, maka iaitu direjam dengan anak batu yang pertengahan besar dia sampai mati. Akan orang itu ditanam sekerat seperti kelakuan Nabi rejam Ma'iz dan Ghamidiyah yang ikrar keduanya hadapan Nabi SAW dengan zina. Ini penjelasan kepada ayat tadi. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini hukum Islam. Dan tak boleh ada di kalangan orang Islam yang mengatakan hukum Islam ini tak bertamadun ke, hukum Islam ini tak berperi kemanusiaan ke, hukum Islam ini zalim ke. Tak boleh kata macam tu. Kerana falsafah yang ada di sebalik hukum Islam ini, dia ada 5. Dia ada 5 benda di sebalik pelaksanaan hukum Islam. Yang pertama, dia kata hifzuddin. Hukum Islam bertujuan untuk nak memelihara agama. Contohnya apa? Contohnya hukum bunuh ke atas orang yang murtad. Islam suruh macam tu. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Nabi kata man baddala dinah faqtuluh. Nabi kata barang siapa yang murtad daripada agama dia, bunuh dia. Nabi kata. Ulama-ulama ambil faham daripada hadis itu, kalau ada orang murtad, maka wajib pihak pemerintah tangkap orang ni, masuk dalam lokap. 3 hari 3 malam mereka ini mesti diberi nasihat dan diberi makan minum yang cukup dan diberikan kemudahan untuk mereka nak buat apa-apa yang dipikirkan perlu. Selepas 3 hari 3 malam dinasihat dan sebagainya, nampak mereka ni tak makan nasihat, mereka tetap dengan keputusan mereka untuk murtad daripada Islam, maka mereka wajib dibunuh. Bila bunuh orang yang murtad ni seorang, berjuta lagi orang Islam terpelihara daripada gejala murtad. Bila kita tak laksana hukum ni, tuan-tuan tengok apa yang terjadi. Dalam surah Abang, secara bebas, nak hina Nabi pun boleh hina, nak buat apa dia boleh buat. Sakit hati kita orang Islam. Kita sakit hati. Islam, Nabi kata al-Islamu ya'lu wa la yu'la 'alaihi. Islam tinggi, tak ada satu agama, tak ada satu kepercayaan yang boleh menandingi ketinggian Islam. Islam yang tinggi itu tiba-tiba dihina oleh orang Islam sendiri.
Bukan orang bukan Islam. Orang Islam sendiri namanya Islam. Boleh tulis yang tulisan itu terang-terang menghina Islam. Islam tak mau benda macam ni dibiak berterusan. Maka Nabi SAW kata, man baddala dinah faqtuluh. Siapa yang buat kerja yang boleh menyebabkan dia murtad daripada Islam, bunuh dia. Bila bunuh dia, selamat akidah orang Islam berjuta-juta orang. Maka pengajaran yang ada di sebalik hukum Islam ini, yang pertama ialah hifzuddin. Dia nak pelihara kesucian agama. Yang kedua, hukum Islam ini bertujuan untuk hifzun nafs. Bertujuan untuk nak pelihara nyawa. Maka dengan kerana itu, dalam Islam dia ada hukum qisas. Hukum qisas ialah hukum yang dikenakan ke atas orang yang bunuh orang lain tanpa sebab yang diizin oleh syarak. Saja-saja ingat nak bunuh orang, pergi bunuh orang. Saja-saja ingat nak tembak orang, pergi tembak orang. Saja-saja ingat nak pergi tikam orang, pergi tikam orang. Maka kes-kes yang seperti ini, Islam kata, walakum fil qisasi hayah ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Tuhan kata, dan bagi kamu pada pelaksanaan hukum qisas itu hayah, kehidupan. Tuhan kata. Maksud dia apa? Kalau satu orang sudah bunuh satu orang, maka pembunuh ini wajib dibunuh. Bunuh dia seorang, orang lain tak berani bunuh orang dah. Maka terjamin kehidupan manusia lain di atas muka bumi ini. Yang ketiga, falsafahnya ialah hifzul aql. Memelihara akal. Maka dengan kerana itu Islam mai dengan hukum sebat ke atas orang yang minum arak. Kerana minum arak boleh hilang akal. Bila hilang akal, 1001 benda boleh jadi. Dia boleh balik bunuh bini dia, dia boleh balik bunuh anak dia, dia boleh balik yang akhirnya menyebabkan porak-poranda rumah tangga dia. Semua ni punca daripada hilang akal. Hilang akal punca daripada minum arak. Maka Islam tak suka ada di kalangan manusia saja-saja tak menghargai akal yang Tuhan bagi ke dia. Maka wajar orang yang buat kerja sampai boleh hilang akal ni dihukum sebat 80 rotan. Hari ni minum arak, buat apa? Buat kedai lagi abang dia berminum. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang keempat, dia kata hifzun nasab, memelihara keturunan. Atas nama nak memelihara kejernihan dan kesucian keturunan manusia, Islam mai dengan hukum ke atas orang yang berzina. Mana ada satu laki-laki yang waras fikiran suka bini dia mengandung anak jantan lain? Cuba abang mai. Mana ada satu laki-laki yang sehat fikiran, yang waras fikiran, dia rasa bangga isteri dia mengandung anak jantan lain. Bini dia pergi buat kerja dengan jantan lain tak mengandung pun, 10 tahun lepas tu dia tahu benda tu, dia rimuk bini dia. Manusia punya tak suka keturunan dia dicemari oleh orang lain. Tiba-tiba manusia yang sama tak suka hukum sebat ke atas orang yang berzina. Tak kepelik benda ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, manusia ni kalau bini dia sendiri kena, baru dia tahu. Mai satu jantan jahat manakah, perosak bini dia. Bila kena bini dia, dia kata apa? Dia kata, dapat kat aku cincang 18, dia kata. Tuhan kata tak. Tuhan kata apa? Tuhan kata dia ada dah hukuman. Dia bukan hukum cincang. Hukum dia ialah rejam dengan batu sampai mati. Kalau sekiranya laki-laki itu laki-laki yang sudah berumah tangga. Kalau dia belum berumah tangga, sebat dia 100 kali. Manusia ni selagi benda ni tak timpa batai hidung dia, tak kena dia, tak kena keluarga dia, selagi tu dia tak kata undang-undang ni baik. Bila kena kat dia, dia mau lagi teruk daripada hak Tuhan tentu. Dia mau buat dekat orang yang buat ni. Inilah sikap manusia, dia kata double standard. Pada satu waktu tak setuju dengan hukum Tuhan, pada satu waktu dia nak lebih pada Tuhan pula. Ini manusia double standard. Maka Islam bila dia kemukakan satu package undang-undang, dia mengambil kira soal hifzun nasab, iaitu memelihara nasab dan keturunan manusia. Dan yang kelima, dia kata hifzul mal. Islam mengemukakan undang-undang dengan tujuan untuk pelihara harta manusia. Tuan-tuan, nak dapat duit bukan senang tuan-tuan.
Nak dapat duit bukan senang. Ada orang kerja 24 jam sehari baru dapat RM20. Nak dapat duit bukan senang. Tiba-tiba senang-senang kawak naik ambil duit atas rumah kita. Maka Islam nak pelihara hasil yang kita dapat daripada titik peluh kita. Islam nak pelihara ni hasil yang kita usaha dengan tulang pak serat kita ni. Kalau ada orang naik senang-senang ambil duit kita, potong sahaja tangan orang yang buat kerja ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini hukum Islam. Kita kalau kita belajar, kalau kita mengaji, kalau kita buka minda kita, kita berfikir secara waras. Tak ada sebab untuk kita nak lawan hukum Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dia masuk pula satu tajuk kecil, dia kata qazaf. Qazaf itu bahasa Arab, maksud qazaf ialah tuduh. Qazaf maksud dia tuduh. Di bawah undang-undang hudud, dia ada satu dia panggil haddul qazaf, iaitu hukum hudud yang dikenakan kepada orang yang menuduh orang lain buat jahat sedangkan dia tidak ada bukti. Baik. Firman Allah, walladzina yarmuna almuhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah. Dan bermula segala mereka yang tuduh mereka itu akan perempuan yang muhsanat dengan perbuatan zina. Muhsanat maksudnya perempuan-perempuan baik. Dia pergi tuduh orang-orang perempuan yang baik ini berzina. Kemudian tidak bawa datang mereka itu 4 orang saksi. Dia tuduh satu perempuan baik, satu perempuan yang semua orang tahu kata baik, dia pergi tuduh kata perempuan itu berzina. Tiba-tiba dia gagal untuk nak bawa 4 orang sebagai saksi. Maka balun oleh kamu akan mereka itu, yakni tiap-tiap seorang daripada mereka itu 80 rotan. Dan seperti demikian itu jua hukum tuduh laki-laki. Sama aja. Bukan tuduh orang perempuan baik berzina. Tuduh laki-laki baik berzina dan sebagainya juga melayakkan orang yang tuduh kena 80 rotan. Maka di syarat yang kena tuduh itu Islam dan taklif dan merdeka. Itu syarat dia. Syarat orang yang kena tuduh tu mesti dia orang Islam. Kalau kita tuduh orang kafir berzina, kita tak kena apa-apa. Tapi kalau orang yang kita tuduh tu orang Islam, kita tuduh dia berzina, kita tak boleh bawa mai saksi 4 orang yang melihat orang tu berzina. Belakang kita kena 80 rotan. Tak kena ada dunia, kita kena. Jika kurang satu syarat, maka ditahzir sahaja yang menuduh itu. Kalau syarat dia sebut tadi ni, syarat mesti Islam, mesti mukallaf dan mesti merdeka. Satu syarat tak cukup, maka hukum 80 rotan tadi ditolak ke tepi dan dikenakan hukum ta'zir, iaitu hukum denda kepada orang-orang ni. Dan tiada dibalun mereka itu. Ini yang kata hukum Islam. Hukum Islam ni dia kata hudud dan syubhat. Hukum hudud gugur sekiranya ada syubhat. Kalau sekiranya ada benda-benda yang meragukan. Ada keraguan, hukum tak boleh dijalankan. Lebih baik tidak menghukum daripada menghukum secara zalim. Ini prinsip di dalam undang-undang Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun." Dan jangan kamu terima bagi mereka, yakni mereka yang menuduh tadi, menjadi saksi selama-lama. Orang yang mulut dia capui, biasa duk tuduh orang, sedangkan tuduh buta ya, bukan ada saksi, bukan ada bukti, bukan ada apa. Tuduh ni tuduh habis angin puput lebutu aja. Orang hak mulut capui jenis suka duk tuduh orang macam-macam ni, kalau dia nak ditampilkan ke mahkamah sebagai saksi, Islam menolak kesaksian dia. Nampak tuan-tuan? Kita lah ni kalau laksana sungguh hukum Islam, nak cari saksi jenuh. Pasal apa? Pasal masing-masing mulut capui belakang. Kita hari ni, kita sendiri ni mulut ni, Allahu Akbar. Dengar tepi jalan aja cerita tu, kita buat main cerita di masjid. Walhal benda tu tak tahu betul tak betul. Kita tuduh menyebabkan orang yang kena tuduh itu maruah dia dah rosak. Soal betul tak betul itu soal lain. Soal kita tuduh, ada orang dengar pula tuduhan kita. Orang tu pula pergi bawa tuduhan tu dekat orang lain. Benda ni merepak dalam masyarakat. Akibat dia, orang yang kena tuduh tu, maruah dia jatuh. Kita jawab depan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di dunia ni, kalau muka kita duk tuduh ni dibawa ke mahkamah, kalau kes kita duk tuduh orang ni tahu kepengetahuan hakim, hakim boleh tolak kita, tak boleh terima kesaksian kita walaupun kita main masjid hari-hari. Ini hukum Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata, dan bermula mereka itu fasik sekalian dengan kerja dosa besar itu. Orang yang kerja duk tuduh orang ni dosa besar, agama kata. Dan mereka ni fasik, jahat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, illal ladzina tabu min ba'di zalik wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Melainkan segala mereka yang taubat kemudian daripada yang demikian itu. Dia tuduh orang, lepas itu kemudiannya terbukti apa hak dia kata tu tak betul rupanya. Astaghfirullahalazim, minta ampun dekat Tuhan. Ya Allah, aku dah buat silap dah. Aku dah buat silap dah, aku dah hidup bawa cerita duk tuduh dia ni, sedangkan sebenarnya dia tak macam yang aku duk buat cerita. Bertaubat dia, minta ampun kepada Allah, pergi jumpa orang yang dia kata ni, minta maaf dekat kawan tu. Kalau sekiranya dia buat macam tu, illal ladzina tabu, melainkan orang-orang yang bertaubat, wa aslahu, selepas tu dia perbaik diri dia. Dia tak buat lagi dah kerja tuduh melulu ni, dia tak buat lagi dah. Maka selepas daripada tu, fa innallaha ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita masuk pula satu tajuk kecil, dia kata qazaf isteri. Hak tadi tuduh orang. Tuduh orang sebelah rumah kita, tuduh orang kerja satu pejabat dengan kita, tuduh orang lain. Lah ni tuduh bini sendiri. Firman Allah, walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum. Dan bermula segala mereka yang tuduh isteri mereka melakukan zina. Yang ni dia tuduh bini dia. Sama ada tuduh ini tuduh tepat-tepat. Dia kata kat bini dia hang berzina dengan orang lain, itu tuduh tepat-tepat. Ataupun tuduh secara indirect, bini dia mengandung, dia kata ni bukan anak aku, itu tuduh zina. Sebab faham daripada kata bukan anak aku, maknanya bini dia sudah buat kerja dengan orang lain. Itu juga tuduh zina, tetapi tuduh cara indirect. Benda ni berlaku dalam masyarakat. Ataupun bini dia dah mengandung apa semua, melahirkan keluar anak mai, dia tengok muka anak, dia kata tak macam muka aku ni. Dia kata lagu tu, hang cakap kat aku betul-betul. Itu juga unsur-unsur menuduh. Tuan-tuan, jaga benda ni, jaga tuan-tuan. Kita ni tu kadang-kadang orang kata senang tak usah mengaji, dia kata. Tak usah mengaji senang. Kita tak tahu apa salah apa, kita membelah ikut kita aja, kita kira kita betul sentiasa. Tak setengah orang dia kata lagu tu tak usah mengaji lagi senang, dia kata. Bila mengaji ni dia duk jumpa rosat, dia kata. Oh yang nu tak boleh, yang ni tak kena. Oh dia kata aku duk buat banyak ni. Susah, jadi susah. Setengah orang kata lagu tu. Bagi kita kata mengaji ni senang. Bila kita mengaji, kita nampak tang mana duri, tang mana paku karat, tang mana kaca, tang mana selaga buruk, kita nampak, kita simpang buang. Pasal apa? Pasal ilmu yang main kat kita ni dia umpama cahaya. Bila ada cahaya tu, kita boleh tak ilmu kita di depan, kita suluh jalan, kita nampak paku karat, kita nampak kaca, kita boleh elak, kita selamat daripada terpijak paku karat, kaca dan sebagainya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita tengok apa cerita yang ada di sebalik benda ni. Dia kata, dan bermula segala mereka yang tuduh isteri mereka zina, dan tiada bagi mereka itu saksi melainkan diri sendiri. Dia tuduh dan dia tak boleh bawa 4 orang saksi, tapi dia sendiri, dia kata dia tengok misalnya macam tu. Baik, mereka itu telah jatuh yang demikian itu, yakni tuduh isteri dengan zina itu, bagi jamaah daripada sahabat Nabi SAW. Dia kata benda ni berlaku kepada sahabat Nabi sendiri. Siapa dia? Di antaranya ialah Hilal bin Umayyah, salah seorang sahabat Nabi, nama dia Hilal. Hilal bin Umayyah, dia balik ke rumah, sampai di rumah, buka pintu rumah, tengok bini dia tengah duk berzina dengan satu laki-laki lain. Hilal bila tengok benda tu, lari gedebuk-gedebak, lari pergi jumpa Nabi. Jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, isteri aku berzina. Nabi SAW bila dengar macam tu, berubah muka Nabi. Nabi kata dekat dia, 4 orang saksi ataupun 80 rotan.
Hilal bin Umayyah kata, ya Rasulullah, aku tengok sendiri. Dia kata, mata aku tengok bini aku berzina. Nabi kata kat dia, 4 orang saksi atau 80 rotan. Hilal kata, ya Rasulullah, dia kata, aku cakap betul. Dia kata, aku tengok sendiri satu laki-laki tu atas perut bini aku. Dia kata. Nabi kata dekat dia, Hilal, 4 orang saksi atau 80 rotan. Nabi dia stick, dia lekat, dia pegang kepada undang-undang Islam. Hang buat main 4 orang saksi yang melihat benda ni, kalau tidak aku sebat hang 80 rotan. Hilal pun tak tahu dah nak kata apa. Minta doa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kata, ya Allah, bantu aku kerana aku orang yang benar. Dia kata. Tak lama selepas itu Allah Subhanahu wa taala buat turun mai ayat ni. Ni ayat yang kita duk baca ni. Ayat yang menceritakan kalau sekiranya suami tuduh bini, dia tak perlu bawa 4 orang saksi. Memadai dengan dia sumpah mengatakan dia tengok bini dia berzina. Dengan sumpah itu dia terlepas daripada kena 80 rotan. Tidak lama selepas kejadian itu, selepas daripada Nabi panggil dia, dua-dua orang mai bersumpah mengaku kata tidak berzina dan sebagainya, tidak lama selepas itu isteri dia melahirkan anak. Sebelum bini dia melahirkan anak, Nabi dah kata dah, kalau sekiranya anak yang lahir itu rupa dia macam ni, Nabi kata sesungguhnya itu anak laki-laki yang berzina dengan dia, bukan anak Hilal. Allah Maha Besar. Bila beranak saja keluar main muka macam orang tu, penggembala kambing ini, muka dia macam kawan tu, tak macam Hilal. Orang bagi tahu dekat Nabi, Nabi kata, kalaulah tidak kerana ayat ni yang kita duk baca ni, kalau tidak kerana ayat ini, Nabi kata, aku sudah rejam isteri Hilal sampai mati. Nabi kata. Itu dia tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So sahabat Nabi yang terlibat dalam kes tuduh bini berzina ini ialah Hilal bin Umayyah dan Uwaimir Al-Ajlani dan Asim bin Adi. Ada 3 orang sahabat mereka tuduh bini mereka berzina. Fa syahadatu ahadihim 4 syahadatin billah. Maka saksi seorang mereka itu 4 kali syahadah dengan nama Allah. Untuk nak lepas dari mereka ni daripada kena sebat 80 rotan sebab tuduh bini berzina, mereka kena mengaku di depan Nabi, di depan Allah Subhanahu wa taala 4 kali bahawa sesungguhnya mereka benar dalam tuduhan. Firman Allah, innahu laminas sadiqin. 4 kali bahawasanya dia daripada orang yang benar. Yakni maulah kata si suami yang tuduh isteri yang berzina ni, asyhadu billah inni laminas sadiqin fima ramaitu bihi zaujati minaz zina. Aku naik saksi dengan nama Allah bahawasanya aku daripada orang yang benar pada barang yang aku tuduh dengan dia, yakni dengan isteri aku ini daripada zina. Lafaz ini hendaklah diulang 4 kali. Dia kena ulang 4 kali di depan hakim bahawa aku benar dalam tuduhan aku yang bini aku berzina. Aku benar dalam tuduhan aku bini aku berzina. Dia sebut benda ni 4 kali. Dengan nama Allah aku mengaku bahawa tuduhan aku ni benar, bahawa bini aku berzina. Dia sebut 4 kali. Apabila habis 4 kali, maka maulah kata kalimah yang kelima, wal khamisatu anna la'natallahi alaih in kana minal kadhibin. Dan kalimah yang kelima, bahawa laknat Allah ke atasnya jika ada ia daripada orang yang dusta dan bohong. Dia kata, dia kena kata macam tu. Dan dia kata kalau sekiranya aku bohong, biar Allah laknat aku. Daripada perkataan laknat itulah dinamakan benda ni sebagai li'an. Li'an maksudnya saling laknat melaknat antara satu sama lain. Suami tuduh bini berzina, suami kata dia benar, bini dia memang berzina. Dan yang kelima, suami kata apa? Dia kata kalau sekiranya aku tak benar, aku redha Allah laknat aku. Begitu. Apabila suami bersumpah yang kelima, maka terlepaslah dia daripada hukum had, iaitu 80 rotan had kerana menuduh orang berzina. Begitu.
Maka beradablah had itu kepada isteri. Hukum hak sepatutnya kena kat dia 80 rotan kerana tuduh bini itu. Bila dia sumpah kata dia sebenarnya tuduhan dia ni benar, hukuman itu pindah pergi dekat bini. Bini pula diletak dalam kandang orang salah. Begitu. Wa yadra'u 'anha al-'azab an tashhada 4 syahadatin billah innahu laminal kadhibin. Dan tertolaklah daripadanya akan azab. Bini pula terlepas daripada azab rejam dengan batu sampai mati. Bini bukan kena 80 rotan. Laki dia tuduh bini dia. Kalau dia tuduh saja, dia tak ada saksi, dia akan kena 80 rotan. Tapi kalau sekiranya dia buat sumpah li'an ni, dia sumpah mengatakan dia benar, memang bini dia berzina, bila dia sumpah tu 80 rotan nak kena kat dia, tak kena. Hukuman pindah dekat bini dia. Pindah pi itu bukan hukum sebab 80 rotan. Pindah pi hukum rejam dengan batu sampai mati. Bini nak boleh lepas daripada hukum rejam dengan batu sampai mati, bini pula mesti sumpah di depan hakim. Bahawa kata isteri 4 kali syahadah dengan nama Allah. Bahawasanya ia, yakni suami, daripada orang yang dusta. Yakni kata isteri, asyhadu billah innahu laminal kadhibin. Aku naik saksi dengan nama Allah bahawasanya suami aku sesungguhnya daripada orang yang dusta pada barang yang tuduh ia akan daku daripada zina itu. Dia kena tangkis tuduhan suami dia. Dia kata suami aku bohong. Dengan nama Allah suami aku bohong. Dengan nama Allah suami aku bohong. Dengan nama Allah suami aku bohong. Dia kena ulang 4 kali. Wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas sadiqin. Dan kalimah yang kelima, isteri mesti kata bahawasanya murka Allah kena ke atas aku jika adalah suami aku itu daripada orang yang benar pada barang yang tuduh ia akan daku dengan zina. Dia kata kalau suami saya benar, saya tipu, saya sanggup Allah Subhanahu wa taala murka saya. Dia kata begitu. Maka apabila selesai isteri daripada kalimah yang kelima, dihukum tercerai kedua-duanya selama-lamanya. Akibat daripada li'an. Suami isteri ini tercerai, tak boleh menikah dah. Cina buta ke, Hindu buta ke, siapa buta ke, tak boleh menikah sampai bila-bila dah. Ini akibat daripada sumpah li'an. Nak menikah apa? Hang satu suami gamak tuduh bini hang berzina. Hang pula isteri sanggup kata laki hang tipu. Lepas pada tu hampa nak baik balik, nak jadi suami isteri, tak nampak jalan hampa boleh baik. Kerana hampa sanggup saling laknat melaknat di antara satu sama lain. Maka akibat daripada sanggup sumpah li'an, suami isteri tercerai. Dan cerai ni sampai bila-bila. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa anna Allaha tawwabun hakim. Dan jika tiada kurnia Allah atas kamu dan rahmatnya, dan bahawa Allah Ta'ala Tuhan yang terima taubat pada melepas azab tuduh laki isteri dengan li'an itu, nescaya nyata bagi Allah akan yang sebenar pada tuduh dan sebenarnya melakukan zina dan menyegerakan dengan seksanya. Itu dia. Kalau sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala mau nak tunjuk siapa sebenarnya yang berzina, siapa sebenarnya yang berzina dan siapa sebenarnya yang tipu dalam tuduhan dia. Kalau Tuhan mau, Tuhan boleh tunjuk dandan azab kena orang yang berzina ni, ataupun dandan azab kena pada orang yang buat tuduhan palsu kepada bini dia ni. Tuhan boleh buat macam tu. Tetapi dia kata oleh kerana rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tak tunjuk. Allah tunggu akhirat esok. Kalau sekiranya suami tipu tuduh bini berzina sedangkan bini tak berzina, suami terima akibat di sisi Tuhan. Kalau sekiranya bini memang betul-betul dia berzina tapi dia kata dia tak berzina, dia terima akibat di sisi Tuhan. Tuhan dengan rahmat dia, Tuhan taruh sat hukuman ni, tunggu akhirat sana, hampa nanti kena balasan di sana. Begitu. Subtopik baru dia kata kisah al-ifk. Firman Allah, innal ladzina ja'u bil ifk usbatun minkum. Bahawasanya segala mereka yang bawa datang dengan ifk itu adalah jemaah daripada kamu, yakni orang Islam yang beriman sendiri. Maka makna ifkun itu ialah berbuat dusta atas
Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Dengan dituduhnya oleh jemaah orang-orang mukmin ini, mereka itu di antaranya ialah Hisan bin Thabit dan Abdullah bin Ubay bin Salul dan Mastah bin Juhainah binti Jahshin, dan adalah Nabi SAW nikah dengan Siti Aisyah di Mekah ketika umur Aisyah 6 tahun dan dukhul dengannya di Madinah ketika umurnya 9 tahun, dan wafat Nabi SAW sedangkan Aisyah umurnya 18 tahun. Ini cerita dia yang dikatakan dengan kisah al-ifk. Qissatul ifk maksudnya ialah satu cerita, satu kisah di mana Sayyidatina Aisyah telah dituduh melakukan perbuatan sumbang dengan satu orang sahabat yang bernama Safwan. Tuan-tuan, isteri Nabi pun mereka berani tuduh. Tambah manusia biasa ni dituduh berkandak-kandak. Isteri Nabi pula, isteri yang Nabi cukup sayang. Nabi ada isteri ramai. Bila Nabi tengah duk sakit kuat, Nabi tengah duk gering ni, Nabi duk giliang lagi rumah isteri dia. Tidur rumah isteri ni, esok rumah isteri ni, esok rumah. Nabi masih lagi menggilirkan isteri dia. Dalam pada Nabi duk giliang tu, Nabi minta doa pada Tuhan. Nabi kata, ya Allah, kalau boleh takdirkanlah aku mati di rumah Aisyah. Nabi sayang dekat Aisyah ni. Nabi sampai doa macam tu, ya Allah, kalau ditakdirkan aku ni nak wafat, wafatkanlah aku di rumah Aisyah. Isteri hak Nabi sayang sampai macam tu, orang Islam sendiri, bukan orang kafir, Islam sendiri, jamaah daripada orang-orang mukmin, dia kata tuduh isteri Nabi buat benda tak elok. Tuan-tuan nampak? Ini bahaya. Orang masjid pun boleh tuduh orang. Kalau sahabat Nabi pun boleh tuduh orang masjid pun boleh tuduh orang. Tambah tak main masjid, telah lah hari-hari tuduh. Pasal apa? Pasal manusia. Manusia memang dia suka macam tu. Dia suka dengar sikit-sikit, dia suka cerita. Dia tak tahu cerita dia tu membawa implikasi besar. Bukan kepada orang yang dia cerita, bahkan kepada diri dia di akhirat itu. Ini yang Allah Subhanahu Wa Taala nak tekan kepada kita pada malam ini. Maka dia kata di sini Nabi Muhammad SAW ada satu orang isteri, nama isteri itu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Nabi menikah dengan Aisyah ni ketika umur Aisyah baru 6 tahun. Setengah riwayat kata 7 tahun. Kemudian Nabi SAW dukhul maksudnya duduk sama dan tidur sekali dengan Aisyah ketika Aisyah berumur 9 tahun. Menikah masa di Mekah. Hijrah naik ke Madinah, dah di Madinah dah 3 tahun kemudian baru Nabi SAW duduk macam suami isteri dengan Aisyah. Nabi SAW wafat umur 63 tahun, Aisyah baru umur 18 pada masa Nabi wafat. Firman Allah, la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Janganlah kamu sangka wahai segala orang yang beriman akan dia jahat bagi kamu. Tuhan kata jangan duk ingat bini Nabi, isteri Nabi jahat. Jangan duk ingat macam tu. Tetapi iaitu baik bagi kamu. Aisyah isteri Nabi ni orang baik. Tak sepatutnya kamu duk ingat dia jahat. Beri pahala akan kamu oleh Allah dengan dia. Dan menzahir dia akan kelepasan Siti Aisyah itu. Dan mereka yang datang sertanya daripada tuduh itu. Dengan turun 18 ayat yang berikutnya. Dia kata. Allah Subhanahu Wa Taala kata Sayyidatina Aisyah ni orang baik. Bukan setakat dia orang baik, bahkan Sayyidatina Aisyah menyebabkan kita dapat banyak pahala. Maksud dia apa? Aisyah banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW. Berapa banyak hadis kita buka? An Aisyah, An Aisyah, An Aisyah. Dia banyak riwayat hadis Nabi. Pasal apa? Pasal dia banyak habis masa dengan Nabi. Maka dia banyak ingat hadis Nabi. Hadis yang Aisyah riwayat ni sampai hari ni kita baca, kita buat amalan, kita boleh pahala. Kita boleh pahala ni kerana Aisyah riwayat hadis tu. Jadi jangan ada di kalangan orang Islam buruk sangka kepada Sayyidatina Aisyah ini.
Pasal apa? Pasal dia orang baik. Dan yang kedua, melalui jalan dia kita mendapat banyak pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Dia kata diriwayatkan. Ni dia nak kisahkan tentang Sayyidatina Aisyah. Kata Siti Aisyah, adalah aku serta Nabi SAW pada satu perang, kemudian daripada turun hukum hijab. Turun ayat hijab. Ayat memerintahkan orang perempuan tutup aurat kecuali muka dan tapak tangan. Bila turun ayat ni, tak lama lepas turun ayat ni ada satu peperangan berlaku. Nabi pergi perang, Nabi bawa Aisyah pergi sama. Nabi memang tiap-tiap kali nak turun perang cabut undi. Nabi isteri ramai, tiap-tiap kali nak turun pergi perang ataupun Nabi nak bermusafir ke mana-mana, Nabi bawa isteri. Dan Nabi akan suruh isteri-isteri dia ni cabut undi. Siapa dapat ke dia boleh ikut Nabi untuk sama-sama musafir. Aisyah radhiyallahu anha ikut Nabi SAW ketika Nabi pergi berperang. Maka tak kala selesai dia selesai daripada perang dan balik ia, hampir dengan Madinah, lalu berhenti. Dah nak balik dah daripada perang, dalam perjalanan balik nak balik ke Madinah, sampai di satu tempat tak jauh dah dengan Madinah, rombongan Nabi ini berhenti. Dan kemudian beri ketahui ia mau berjalan malam balik. Kemudian Nabi kata, kita berhenti saat malam saat ni, kita bergerak balik. Kita akan bertolak pada waktu malam untuk balik ke Madinah. Maka aku pergi qadha hajat. Sayyidatina Aisyah kata, dah ambil kesempatan berhenti rehat ni, dia berasa nak buang air, dia pun pergi nak buang air. Dan aku balik tempat duduk. Maka tiba-tiba marjan aku putih di tempat qadha hajat. Dia kata dah selesai qadha hajat, aku balik pergi ke tempat aku tadi ni. Balik-balik sedang marjan ni rantai batu ni, rantai batu permata ni, lu'lu' wal marjan, dia kata ni batu permata ni. Rantai dia putus. Allah, tengok-tengok tak ada dah, jatuh di tempat dia pergi buang air tadi. Begitu. Maka aku balik pergi cari. Aisyah pun bila main-main tengok sedang rantai dia tak ada, patah balik pergi tempat dia buang air tadi, patah balik pergi nak cari rantai hak jatuh ni. Maka datang orang-orang angkat haudaj, yang ni kenaikan aku, muat atas unta dan bawa pergi. Masa dia turun nak pergi buang air tadi, kawan hak duk kerja tuntun unta dia ni nampak dia pergi. Bila dia habis qadha hajat, dia balik, depa nampak dia balik. Bila dia sedang kalung dia tak ada, dia pi pula, depa tak nampak dia pi. Dia pi pula duk cari kalung ni. Sayyidatina Aisyah pi duk cari kalung pula ni, depa ni tak sedang, dia pi pula tu depa tak sedang. Maka puak-puak ni pun bila dah malam dah, depa pun angkat balik haudaj. Haudaj tu bangsa kecil ada bubuh atas unta tu, haudaj. Depa angkat balik bubuh di atas tu, disangka aku dalamnya. Dia kata, puak ni duk ingat dia duk ada dalam. Dan adalah orang perempuan ringan kerana makan sedikit makanan. Perempuan dulu lah. Kan? Perempuan lah. Kalau cerita marah kat kita lah. Kan? Jadi perempuan dulu, Sayyidatina Aisyah kata, kami ni orang-orang perempuan dulu ni, orang perempuan zaman Nabi ni diet. Jadi kami ni memang makan ni, dia kata kami cukup jaga punya makan ni, kami makan sikit. Dia kata pasal nak make sure badan kami cantik. Dia kata begitu. Dan aku dapat marjan, dia kata bagi aku balik di tempat haudaj aku. Dia kata pergi cari-cari, jumpalah kalung hak jatuh tu. Jumpa, bila ambil itu, balik ke tempat haudaj aku, balik ke semula ke tempat depa berhenti rehat tadi. Kemudian daripada orang-orang sudah berjalan, sampai-sampai tengok tak ada siapa dah. Puak ni pekat bertolak bila. Begitu. Maka aku duduk tempat haudaj aku itu. Aku duduklah di tempat yang tadinya letak haudaj ni. Aku duduk lah. Dia kata nak buat apa dah. Budak muda dia ni. Nabi wafat pun baru umur 18. Masa kejadian ni dia budak lagi. Jadi bila main-main tengok tak ada, masa tu handphone tak ada, apa pun tak ada. Dah tengok tak ada, tak tunggulah. Apa nak buat, nak berhubung macam mana, bukan boleh beritahu ke ya pun tak dengar dah, tengok mata pun tak nampak dah, pernah pergi ke mana pun tak tahu dah rombongan ni. Jadi dia kata aku bila balik pergi di situ, maka aku duduklah di situ tunggu kok ada siapa boleh main. Dan aku fikir bahawa kaum lagi ketahui akan ketiadaan aku. Harap-harapnya apa, depa tak lagi sedang kata aku tak ada dalam tu, kok depa boleh patah balik mai cari aku.
Dia tu ingat lagu tu. Tak baguslah lagu tu. Kalau kita pun pergi supermarket besar tang mana ke bawa anak kita pergi, tentu hilang bila ni. Kalau kita duk cari dia, dia duk cari kita lah. Payah. Tapi kalau dia cerdik, dah hilang, dia tunggu macam tu. Kita ni bila kita sedar dia tak ada, kita akan patah balik mai tempat kita lalu tadi. Kalau dia tunggu cantik lah. Kalau kita patah balik mai, dia lagu duk pusing kot nu, kita pergi pusing kot nu, dia lagu duk mai kot ni, lama-lama tak semayang marik dengan kita dengan dia sekali. Sayyidatina Aisyah ni orang cerdik. Bila dah tengok orang tinggal dia, tunggu situ. Tunggu dengan harapan mereka sedang kata dia tak ada asal lagi, harap-harap mereka patah balik mai cari. Maka mereka itu balik cari aku, harap-harap macam tu. Maka mengalah akan daku oleh mata aku, terlena. Dia kata, ni kata budak-budak lagi masa tu. Dalam keadaan tak ada siapa duduk seorang tu boleh lena ni. Ini kata budak-budak. Jadi tuan-tuan boleh buka Sahih Bukhari, ada cerita tentang Aisyah ni. Dia budak-budak. Pernah sekali. Ni hadis ni juga, hadis tentang fitnatul ifki ni juga. Dah dipanjang ni, dia akan cerita ringkas ya kat kita. Cerita panjang lagi dalam hadis tu, dia cerita dah lepas dah cerita ni jadi fitnah besar dekat dia balik duduk rumah dia dan sebagainya. Mak dia duk pujuk dia. Mak dia isteri Saidina Abu Bakar. Duk pujuk dia, tak apalah orang macam hang ni, orang segak, orang comel, memang ramai orang dengki. Mak dia duk pujuk dia. Ni semua ada dalam hadis Nabi. Dan cerita pula yang kata Aisyah ni dia budak-budak. Kalau mak dia suruh dia tunggu gandum yang dijemur. Dalam hadis kata apa? Nescaya gandum itu dimakan burung. Yang kata Aisyah ni, kalau mak dia suruh dia pergi tunggu gandum jemur, nescayalah gandum tu dimakan burung. Dia kata maksud dia apa? Lena. Budak-budak. Dia bukan kerti tanggungjawab apa ke semua, dia tak kerti. Benda tu orang suruh dia tunggu tu penting, dia pergi tidur. Macam kita suruh anak kita, dah lah tunggu saat ni padi jemuk ni, jangan bagi ayam makan. Tengok main ayam tu buat kenuri rendah dah. Dia pun tak tahu pergi ke mana dah, hilang kain begitu je. Aisyah ni dia budak lagi pada masa tu. Lalu dia kata apa? Dia kata maka mengalah akan daku oleh mata aku. Dalam duk tunggu tak ada siapa main ni, mengatuk lena. Yang kata Aisyah ni terlena. Dia kata, dan adalah Safwan bin Mu'attal datang berjalan belakang angkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhir malam, subuh sampai pada tempat itu. Nabi dia memang macam tu. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia dari segi manajemen dia satu kumpulan, satu rombongan, satu kabilah dah bergerak pergi. Nabi tugaskan ada orang dua lagi di belakang ni. Seorang, kemudian ada lagi seorang lagi di belakang. Dia akan ikut laluan yang dilalu oleh tentera Islam tadi, oleh rombongan orang Islam tadi. Kalau ada benda-benda apa tertinggal, tercicir dan sebagainya, orang yang ikut belakang akan kutip balik di ke sana. Kalau dia ni tak nampak, satu orang lagi nanti ikut di belakang. Dia ada dua orang nanti follow di belakang tiap-tiap rombongan. Ini Nabi SAW. Perancangan cukup bijak. Yang kata Nabi. Maka dalam kes ni, orang yang ikut immediate di belakang rombongan ni ialah Safwan, sahabat Nabi. Safwan bin Mu'attal. Malam tu sebelum subuh, dekat nak subuh, Safwan sampai di tempat ni. Begitu ceritanya. Maka lihat Safwan akan hitam manis sedang lena. Dia kata, hitam manis dia lah. Dia kata bila Safwan sampai di tempat tu, sampai tengok ada satu orang duk merekod satu macam, tengok nampak hitam manis. Aisyah rupa-rupanya duk tidur rekod tengah-tengah padang pasir dengan tak ada siapa di situ. Maka kenai ia akan daku. Safwan tengok dia kenai. Ini Aisyah, ini isteri Rasulullah. Begitu. Dan adalah ia biasa lihat aku dahulu daripada hukum hijab. Sebelum turun ayat perintah orang perempuan suruh tutup kecuali muka dan tangan ni, sebelum tu orang perempuan bebas sikitlah keluar apa semua, tak tutup sangat lah. Safwan biasa tengok dia dalam keadaan dia tidak berhijab dulu ni, sebelum turun perintah tu. Jadi Safwan kenal. Tengok, ini Aisyah, isteri Nabi. Dia kenal. Maka mengucap ia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nampak? Ini musibah. Ayat ni kita ucapkan ketika musibah. Kita lah kan, kau sebut yang ni, kira malah ni kolhu lah. Kita ni selalu nanti lupa lagu tu. Kan, saya di kelas ni bila ambil attendance budak-budak masuk kan. Mana pergi dia ni? Dia kata dia sakit Ustaz. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustaz ni dia kata. Nampak? Salah faham.
Sakit musibah lah. Sakit ni adalah musibah yang menimpa dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak apa. Kat ni dia sakit bukan mati. Dia duk faham kata bila sebut yang ni kira jalan dah. Tak boleh. Ni. Bila Safwan sampai tengok Sayyidatina Aisyah duk tidur kekot tengah-tengah padang pasir sejuk tu, dia terus kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka aku terkejut jaga dengan istirja'nya itu. Istirja' itulah kalimah inna lillahi itu dia panggil istirja'. Aisyah ni tengah duk tidur ni, dia kata tahu dengar satu suara garau mai sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia terkejut bangkit jaga, dia kata. Maka aku tudung muka aku dengan kain tudung aku. Kata dia, wallahi tiada ia berkata-kata akan daku dengan satu kalimah pun. Safwan ni punya baik. Jumpa Aisyah duduk tengah padang pasir sorang-sorang lagu tu, tak ambil kesempatan pun nak mengorak ke apa, tak ada. Dia jumpa Aisyah duduk kekot tengah padang pasir tu, tengok kenai kata Aisyah, mulut sepatah pun tak bercakap apa, sepatah pun tak kata apa, dan tiada aku dengar daripadanya satu kalimah pun lain daripada istirja'nya tadi. Aku cuma dengar Safwan kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika menurun untanya dan pijak atas tangannya, maka aku naik atasnya, maka berjalan dia tuntun unta yang aku naik itu hingga sampailah kepada angkatan yang banyak serta Nabi SAW, yakni kemudian daripada turun berhenti berehat mereka pada waktu panas keras. Dia kata Safwan ni punya bagus, satu orang sahabat yang cukup amanah, cukup jujur. Ni pula isteri Nabi. Dia jumpa isteri Nabi ni langsung, dia tak kata apa, tak bercakap pun dah, apa melawak apa, langsung dah. Dia jumpa isteri Nabi, terus dia kata, dia tunjuk suruh naik, dia tadah tangan dia macam tu. Kemudian Aisyah pijak atas tapak tangan dia, naik atas unta. Dia tuntun unta tu terus pergi sampai jumpa rombongan Nabi SAW pada tengah hari esok. Rombongan Nabi berhenti tengah hari, berhenti di tengah-tengah panas keras tu, berhenti di situ sampai Safwan dengan Sayyidatina Aisyah ni. Setelah pagi, dia kata maka binasalah mereka yang binasa dengan tuduh aku. Dia kata adalah yang bawa jadi besar cerita tu ialah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini adalah hadis riwayat daripada Syaikhan. Syaikhan maksudnya Bukhari dan Muslim. Itu dia. Dia kata binasalah orang-orang yang fitnah aku, sedangkan aku langsung tak buat apa. Dia kata bahkan Safwan yang mereka tuduh kata buat jahat dengan aku ni, sepatah pun tak cakap dengan aku. Bahkan Safwan mai sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, suruh tapak tangan suruh aku pijak untuk nak naik di atas unta, terus tuntun unta balik pergi sampai dekat Nabi, serah isteri Nabi dekat Nabi. Tu saja yang Safwan buat. Tiba-tiba cerita pergi jadi besar sampai bukan-bukan dah orang duk cakap dalam masyarakat. Sampai ke peringkat orang kata Safwan telah buat jahat dengan isteri Nabi Muhammad. Nampak? Benda tu kecil aja. Kemudian dia sudah jadi satu isu yang seolah-olah teruk sangat Safwan dengan Sayyidatina Aisyah ini. Firman Allah, likulli imri'in minhum maktasaba minal itsmi. Atas tiap-tiap seorang daripada mereka barang yang ia usaha daripada dosa, balasannya di akhirat, dan pada dunia had akan mereka itu oleh Nabi SAW. Orang yang buat kerja tuduh macam ni di atas dunia, mereka akan disebat 80 rotan. Di akhirat, kalau sekiranya tak kena di dunia, akhirat Allah sediakan balasan bagi mereka. Dan tolak saksi mereka itu, dan mereka yang tuduh ni di atas dunia tak boleh jadi saksi di mahkamah. Dan jadi Abdullah bin Ubay bin Salul itu diseksa atasnya dengan munafik. Terus Nabi SAW kata Abdullah bin Ubay bin Salul ini seorang munafik bila Nabi tahu berita yang sebenarnya. Tuan-tuan, Nabi SAW bila dengar benda macam ni, Nabi sangatlah sedih. Nabi sangat sedih. Mana tak sedih isteri dia dituduh buat kerja tak elok. Sehingga kan Nabi dengan Aisyah tak boleh bercakap. Nabi tak percaya apa yang orang kata, tapi dengan kerana orang duk kata ni, Nabi jadi tawak hati dengan isteri dia. Nabi tak tuduh isteri dia buat sumbang, tapi tak boleh dengan orang duk kata ni, Nabi pun jadi tawak hati. Daripada satu orang yang suka bergurau dengan isteri, Nabi kalau kita baca dalam hadis, dia dengan Aisyah ni apa tuan-tuan? Biasa mandi janabah daripada satu bekas hayat. Nabi dengan Aisyah ni biasa berlomba lari. Aisyah kata kadang-kadang aku menang, kadang-kadang Nabi menang.
Nabi macam-macam cerita yang menggambarkan bahagia Nabi dengan Aisyah ni. Tiba-tiba dengan kerana peristiwa ni, dengan kerana fitnah yang dilemparkan ni, Nabi terus jadi sawak dengan Aisyah. Balik ke rumah tak cakap apa. Sampai Aisyah ni pula tak tahu kebelah ikut. Dia tak tahu, kata di luar tu orang pakai duk cerita, duk tahmah, duk fitnah dia tak tahu. Dia duk buat betul benda dia. Bila tengok Nabi duk tawak macam ni, dia tanya Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, ada masalah apa kamu dengan aku? Nabi tak kata apa. Akhirnya dia tanya orang yang kerja mai duk mengasuh dia ni. Ada satu orang kerja mai duk mengasuh dia. Waktu kawan tu tengah duk sikat rambut dia, dia tanya kawan tu. Dia kata, hang tahu tak apa-apa? Dia kata, aku rasa Nabi dengan aku lah ni betul-betul jadi tawak. Dia ni pun serba salah. Akhirnya habang dekat Aisyah ni. Dia kata, wahai Aisyah, dia kata, kamu tak tahu kan? Dia kata, di luar sana tu, tak tahu nak cerita dah orang kata ke kamu. Orang tuduh kamu ni macam ni dengan Safwan lebu-lebu ni. Dia dengar-dengar ayam mata merambut. Dia kata, sesungguhnya semua tu fitnah. Aku tak buat macam yang orang kata. Dia kata. Lepas tu dia pun pergi jumpa Nabi. Lepas tu dia kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, kalau kamu rasa tak suka kat aku, hantar aku balik rumah mak aku. Ya Nabi pun, Nabi kata, siap baju aku pergi hantarlah. Ini cerita adalah hadis. Tentu buka Sahih Bukhari, panjang cerita ni. Bila dia habang dekat Nabi lagu tu, dia kata, kalau dah tak berkenan dekat aku, hantar balik rumah mak. Nabi kata, siap, jom. Dia orang perempuan, bila kata lagu tu, nak orang pujuk lah. Kan? Hamba ni pergi buat betul benda, dia kata tak apa, jom. Allahu Akbar, berat sungguh. Nabi bawa dia, hantar balik. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang cukup rapat dengan Nabi, anak dia jadi isteri Nabi, anak dia yang menjadi bahan fitnah lah ni. Abu Bakar As-Siddiq, bila Nabi balik mai dengan anak dia Aisyah, muka dia ni tak tahu nak buat macam mana. Nabi pun masuk pergi salam dengan Abu Bakar elok-elok. Nabi kata elok-elok kat dia. Nabi kata, Abu Bakar, ini anak kamu, aku nak dia tinggal dengan kamu untuk satu tempoh masa. Nabi kata macam tu. Abu Bakar pun sengak tak kata apa. Nabi pun keluar balik. Abu Bakar, satu orang yang cukup faham tentang Nabi Muhammad SAW. Dia tak kata apa. Dekat Aisyah pun kot dia nak marah. Dia tak marah. Dia percaya anak dia. Dan dia simpati sangat dengan Nabi. Bini dia lah, isteri Sayyidina Abu Bakar lah yang duk cakap dengan Aisyah ni. Duk pujuk dia, duk bagi kaunseling dekat dia. Dia kata, wahai anakku, orang yang comel, segak macam kamu ni, mesti ramai orang dengki. Dia kata, biasalah, bila dengki, macam-macam ni punya cerita, nanti banyaklah kena dekat kamu. Sabar sajalah, Allah akan tunjuk kebenaran dia. Macam tu aja. Sehinggalah Allah buat turun ayat, bagi tahu kata Sayyidatina Aisyah sebenarnya bersih daripada tuduhan ni semua. Nabi terima ayat tu, terus mai ke rumah Pak Mentua ni, jom balik. Benar ni setan. Start daripada tu Nabi kata apa? Abdullah bin Ubay bin Salul munafik. Bila Nabi sebut Abdullah bin Ubay bin Salul munafik, sebutan itu sudah menjadi satu azab kepada dia di atas dunia. Sehingga kan lepas pada tu, dia masuk jumpa Nabi. Nabi cakap dengan dia elok. Dia keluar aja, Nabi terus kata dekat sahabat. Nabi kata, hati-hati. Ihzaru. Nabi kata, hendaklah kamu berhati-hati. Itulah munafik zaman kita. Benda ni menyebabkan Abdullah bin Ubay bin Salul sampai mati, jiwa tak tenteram. Sampai dia nak mati, minta supaya anak dia pergi jumpa Nabi. Masa dia duduk sakit kuat tu, anak pergi jumpa Nabi, minta jubah yang Nabi duk pakai selalu. Minta supaya jubah tu dipakaikan kepada dia dan dikebumikan dia dengan jubah Nabi. Dia dah rasa dah, dia dah silap dan sebagainya, sampai macam tu sekali. Bila mati dia, anak dia mai beritahu dekat Nabi, bapa aku minta supaya kamu mengimamkan sembahyang mayat bapa aku. Nabi kata tak apa. Kalau itu minta bapa kamu, aku akan tunaikan. Sayyidina Umar bangkit. Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, jangan kamu lupa, ini munafik zaman kita. Jangan sembahyang mayat munafik ini. Nabi kata apa? Nabi kata, kalau sekiranya aku boleh minta ampun kepada Allah untuk ampun dosa dia, aku akan minta. Nabi kata, kalau sekiranya Allah suruh aku minta 70 kali baru Allah nak ampun dosa dia, aku akan minta 70 kali. Nabi kata. Itu dia yang kata Nabi Muhammad. Nabi terus juga jadi imam sembahyang.
Selesai Nabi imamkan sembahyang mayat Abdullah bin Ubay bin Salul, turun ayat Quran tegur Nabi. Allah kata lain kali kalau macam ni punya mayat, jangan kamu sembahyang mayat mereka ini. Nabi kata apa? Kalaulah tidak kerana adanya Umar dalam masyarakat kita, Allah sudah murka kepada kita semua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dia nampak cerita tu punya panjang. Dia berkaitan daripada soal apa? Soal fitnah yang dikenakan kepada isteri Nabi SAW. Itu sebab dalam Quran Tuhan kata al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah ni lebih dahsyat daripada bunuh. Kita tak suka kat satu orang, kita pergi bunuh dia, senanglah dia mati, dia habis, selesai cerita. Tapi kita tak suka kat dia, kita tabung fitnah dekat dia, dia merana akibat daripada fitnah kita. Dia merana atas dunia, kita merana di akhirat. Ini benda yang nak diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Wallahu a'lam. Lepas ini kita sambung, wallazi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim. Dan mereka yang perbuat, yang ni beri jadi besar, gembang-gembok berita ni daripadanya, baginya azab yang besar, yakni neraka. Iaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, kepala munafikin, ialah yang mula buka perkara itu dan memasyhurkan perkara itu. Wallahu a'lam. Sampai ini kita sambung situ. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana illa alladhina اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم. رضي الله تبارك وتعالى سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.